Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala selayaknya. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta tabi'in tabi'at. Para penonton, anak-anak didik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah puasa yang kita jalani pada tahun ini insya-Allah mendapat keberkatan yang berpanjangan. Hari ini saya nak kongsi ilmu sedikit berkenaan dengan Lailatul Qadar, anugerah terindah. Alhamdulillah, saya yakin dan juga percaya sebelum ini anak-anak didik pernah mendengar berkenaan dengan Lailatul Qadar. Jadi kita imbas kembali ingatan kita berkenaan dengan tajuk ini. Dalam bulan Ramadan, anak-anak, terdapat satu malam yang istimewa yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Jadi apakah malam tersebut? Kenapa ia dianggap sebagai istimewa? Kerana ia merupakan anugerah Allah yang istimewa kepada buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada, Allah tak kurnia malam yang istimewa ini kecuali pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apakah maksud Lailatul Qadar? Lailatul Qadar memberi dua maksud. Yang pertama ialah kemuliaan. Kerana sesetengah daripada irtiqad itu ialah kemuliaan. Dan yang kedua iaitu bermaksud penentuan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan mulia ini ialah pada malam itulah kemuliaan yang tertinggi yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berjumpa dengan malaikat Jibril di hadapan di dalam Gua Hira pada malam tersebut. Kemudian Allah turunkan cahaya dan memberi nur kepada segala kegelapan, insya-Allah. Yang keduanya iaitu berkenaan dengan penentuan. Bermaksud malam tersebut Allah tentukan garis pemisah di antara kufur dengan iman, jahiliah dengan Islam, syirik dengan tauhid. Yang itu Allah tentukan. Jadi, kenapa istimewanya malam Lailatul Qadar ini?
Agak-agak kenapa? Okey, jawapannya malam Lailatul Qadar ni dianggap istimewa kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sentiasa mencari keredaan Allah. Ini telah disebut dalam ayat Al-Quran yang sebentar tadi, iaitu daripada surah Al-Qad ayat yang ketiga, yang bermaksud malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Macam mana kita nak hitung 1000 bulan itu? Jadi bila dapat 1000 kali dengan 12 bulan, dapatlah 83 tahun. Kalau kita buat ibadah dalam malam tersebut, insya-Allah kita dapat 83 tahun ibadah tersebut. Apa-apa saja ibadah. Jadi rugilah kalau kita tidak merebut peluang tersebut. Okey, bila dah tahu kelebihan dia, apa pula? Bagaimana pula kita nak tahu bila berlakunya malam Lailatul Qadar? Anak-anak yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, secara umumnya malam Lailatul Qadar ini tidak diketahui secara tepat akan waktunya. Dia merupakan salah satu rahsia Allah dan juga banyak hikmahnya. Okey, agar kita ni sebagai hamba Allah ni sentiasa tekun beribadah pada bulan Ramadan tersebut. Namun terdapat hadis Nabi ada menyebut, berkata Nabi, sabda Nabi, iaitu carilah malam Lailatul Qadar pada malam ganjil, iaitu 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Maksudnya di sini apa bulan ganjil tersebut, hari ganjil tersebut? Daripada 10 terakhir bermula 20, jadi iaitu 21, 23, 25, 27 dan juga 29 Ramadan. Itulah dimaksudkan dengan hari-hari ataupun malam ganjil. Pada 10 Ramadan ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meningkatkan ibadah berbanding malam sebelum-sebelumnya. Jadi kesungguhan Nabi telah diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha sedaya upaya beribadah pada malam 10 terakhir Ramadan melebihi usahanya daripada malam-malam yang terakhir. Riwayat Muslim. Okey, bagaimana kita nak tahu itu adalah malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Siapa agak-agak boleh beritahu kita, oh ini malam Lailatul Qadar? Bukanlah esok. Jadi ada petua Imam Ghazali mencari Lailatul Qadar. Kita ambil ini adalah sebagai satu pengetahuan untuk kita, sebagai panduan untuk kita. Jadi janganlah menjadikan setiap malam yang disebut ini adalah kita hanya beribadah saja pada malam tersebut. Jadi malam kita skip ibadah kita. Janganlah buat macam tu. Tapi ini adalah satu petua sahaja. Okey, kata Imam Al-Ghazali dan juga ulama-ulama lain kata, jika penentuan dia bermula daripada tarikh permulaan puasa awal Ramadan itu. Okey. Jika awal Ramadan jatuh pada hari Ahad ataupun Rabu, insya-Allah Lailatul Qadarnya pada malam yang ke-29. Kalau Ahad atau Rabu, malam 29. Yang kedua, jika awal Ramadan jatuh pada hari Isnin, insya-Allah malam Lailatul Qadarnya pada malam yang ke-21. Seterusnya, kalau jatuh pada hari Selasa dan Jumaat, insya-Allah malam yang ke-27. Seterusnya, kalau pada hari Khamis jatuh kepada hari ataupun malam yang ke-25. Dan yang terakhir, kalau jatuh pada hari awal Ramadannya pada hari Sabtu, malamnya yang ke-23. Jadi pada tahun ini
jatuh pada hari apa? Hari Selasa kan. Jadi tadi Ustazah beritahu hari Selasa akan pada malam 27 Ramadan. Jadi kita rebutlah malam-malam yang Ustazah sebut tadi, terutamanya malam 10 Ramadan. Okey. Jadi apa tanda dah tahu kelebihan, dah tahu waktu mana, apa tanda yang boleh kita kata ini adalah malam Lailatul Qadar? Okey, tanda-tanda yang dipertontonkan oleh, yang dikabarkan oleh ulama-ulama terdahulu, iaitu salah satunya adalah suasana di malam Lailatul Qadar tu adalah suasana yang sejuk. Dia tak sejuk terlalu dingin sampai macam duduk dalam peti ais, duduk di dalam suasana salji tu, tak. Dia sejuk yang dingin, yang terasa tak panas, tak terasa terlalu ketak. Dia sejuk yang mendamaikan. Okey, itu adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian malam tu terasa sangat tenang. Tenang saja. Suasana dia tenteram, dia nyaman, dia tak terasa hingat piruk-pikuk dak. Jadi malam tu juga tak dengar pun malam yang tak ada suara kicauan burung, tak ada suara unggas yang kita duk dengar selalu. Jadi malam tersebut adalah malam yang tenang, insya-Allah. Dan seterusnya, tanda-tanda Lailatul Qadar lagi, iaitu suasana pada malam tu cerah. Kalau kita tutup semua lampu, nampak cerah kat langit tu, nampak bila ada cahaya membias tu masuk ke rumah kita, cerah aja. Langit tu tampak cerah, langit nampak tenang dan terlihat terlalu indah. Carilah ya. Okey. Seperti mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam itu adalah malam yang cerah, iaitu malam yang ke-20 7 Ramadan, seperti mana yang telah disoroti dalam hadis Muslim. Seterusnya, angin dia sepoi-sepoi bahasa saja. Dia tak ada ribut, tak ada kencang, angin kencang, tak. Dia sepoi-sepoi bahasa. Dan juga malam tersebut tidak berlakunya hujan. Okey. Seterusnya, pada esok harinya, insya-Allah matahari dia bersinar lembut, dia tak terlalu panas terik. Di sini ada cahaya dia tu, cahaya yang orang kata ada cahaya yang malap-malap saja. Dia nampak cahaya cerah, dia tak bersinar yang seperti biasa. Dia kelihatan lembut. Okey, itu adalah tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Seterusnya, kita nak buat apa malam Lailatul Qadar ni? Apa yang istimewa? Dah sebut dah istimewa. Okey. Amalan apa yang perlu kita laksanakan? Contohnya, seperti solat fardu berjemaah. Kalau sebelum ini kita solat seorang-seorang, kita solatlah berjemaah dengan keluarga kita. Seterusnya, kita mendirikan solat malam, qiyamul lail, ataupun malam tu kita buat solat sunat tarawih. Seterusnya, kita banyaklah membaca Al-Quran, banyak berzikir, banyak istighfar. Semoga Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Seterusnya, kita banyaklah bersedekah pada malam 10 malam terakhir tu, kita banyak sedekah. Kalau nak bubuh RM RM1 dalam sehari kita ataupun RM RM10 setiap malam, kita bubuh, lepas tu bagi dekat suami kita, bagi dekat hari yang terakhir tu, masukkan dalam tabung masjid contohnya. Okey. Kemudian solat sunat, tak kiralah solat sunat apa. Kemudian baca surah Al-Ikhlas minimum 3 kali. Kalau setiap malam kita baca 3 kali, insya-Allah kita seolah-olah mengkhatamkan Al-Quran selama 83 tahun tadi. Okey.
Dan last sekali, kita hendaklah sentiasa membaca doa malam Lailatul Qadar. InsyaAllah sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Jadi setakat itu dulu. Semoga kita sama-sama menjalani ibadah puasa dengan lebih baik dan insya-Allah Allah terima segala ibadah kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.